Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ni saya nak ceritakan kisah tentang seorang pembunuh. Pembunuh ni dia buat burger menggunakan daging manusia. Nama pembunuh yang saya nak ceritakan ni, nama penuh dia adalah Joseph Roy Metheny ataupun lebih dikenali dengan Joe Metheny. Joe dilahirkan pada tahun 1955 di daerah Baltimore di Maryland, USA. Joe membesar dalam keluarga yang bermasalah. Ayah Joe adalah seorang kaki botol dan telah meninggal dunia semasa Joe berumur 6 tahun. Masa tu ayah dia meninggal disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Kemalangan dengan kereta. Mak Joe pula sentiasa sibuk bekerja. Sebab Joe ni dia ada ramai adik-beradik, ada 6 orang. Jadi mak Joe bekerja daripada pagi sampai lewat malam. Dan mak Joe ni buat banyak kerja. Dia jadi pelayan di kedai makan, dia jadi pelayan di bar, dan mak Joe ni juga bekerja sebagai seorang pemandu lori truk makanan. Joe dan adik-beradik dia yang lain ni agak terbiar lah. Tak sempat lah untuk mak dia nak jaga betul-betul semua Joe dan juga adik-beradik dia. Mak Joe serahkan Joe kepada keluarga angkat untuk dijaga. Selepas Joe berumur 18 tahun, Joe menyertai pasukan tentera USA dan berkhidmat di negara Jerman, menyertai satu operasi di negara Jerman. Sewaktu di Jerman, Joe ditempatkan dalam unit senjata. Dalam unit senjata itulah Joe ni dia terlibat dengan dadah dan dah ketagih dengan dadah. Dadah yang selalu Joe ambil adalah daripada jenis heroin. Semenjak Joe ambil dadah ni lah, dia macam makin hubungan dia dengan keluarga, dengan orang sekeliling makin renggang. Lepas dah keluar daripada tentera USA, Joe bekerja di sebuah syarikat pemprosesan kayu. Banyak kerja yang Joe boleh buat dekat situ. Antaranya Joe ni dia boleh proses kayu, dia boleh bawa forklift. Lepas tu dia selalu bawa lori. Masa tu Joe dia ada seorang girlfriend. Dia ada makwa lah masa tu. Dia hidup berdua bersama. Joe dengan makwa dia, kedua-duanya adalah penagih dadah. Dan duit Joe banyak habis dekat dadah dengan arak. Diorang hidup bersama agak lama lah. Dan diorang ada seorang anak lelaki. Pada tahun 1994, ada satu perkara yang terjadi kepada Joe. Dan perkara itulah yang menyebabkan Joe ni mula membunuh. Masa kejadian ni berlaku, anak Joe dah berumur 6 tahun. Maknanya dah lama lah Joe ni tinggal bersama dengan makwa dia. Anak dia dah 6 tahun. Maknanya dah lebih 6 tahun lah dia orang ni tinggal bersama. Masa tu Joe ni dia bekerja memandu lori. Selalu memandu lori ke hulu ke hilir. Dan setiap trip dia tu lama. Satu trip lebih kurang 2-3 hari. Maknanya dia jarang ada di rumah lah. Memang kerja pemandu lori macam tu kan. Masa tu Joe dia sibuk bekerja sebagai pemandu lori untuk syarikat kayu tadi. Dan pemandu lori ni tahu-tahulah memang dia jarang ada di rumah. Setiap trip dia 2-3 hari, 4-5 hari macam tu baru balik. Lepas tu pergi balik bawa lori. Maknanya memang betul dia jarang ada kat rumah. Ada satu hari ni Joe dia baru lepas balik daripada bekerja bawa lori tu. Bila dia masuk ke dalam rumah, dia tengok makwa dia dengan anak dia tak ada. Dan Joe ni percaya makwa dia dah ikut lelaki lain tinggalkan dia. Dan makwa dia bawa anak dia sekali. Jadi Joe ni dia rasa sangat marah. Dia rasa macam dah ditipu, dah dicurangi. Joe habiskan masa berhari-hari cari makwa dia dan anak dia. Dia cari di merata tempat. Terutamanya Joe ni dia tahu dekat mana tempat yang selalu isteri dia beli dadah dan hisap dadah. Joe setiap kali dia keluar nak cari makwa dia, dia akan bawa bersama dia satu kapak. Sebab memang dia dah berniat kalau dia jumpa makwa dia nak bunuh makwa dia guna kapak tu. Salah satu tempat yang Joe ni tahu makwa dia tu selalu beli dadah dan hisap dadah adalah di bawah sebuah jambatan. Jadi Joe pun pergilah ke sana untuk cari makwa dia. Bila Joe dah pergi bawah jambatan tu, Joe tengok makwa dia tak ada. Yang ada cuma 2 orang gelandangan. Joe pun tanyalah 2 orang gelandangan tu, ada nampak tak makwa aku? Dia bagi tahulah nama makwa dia tu. Dia cakap lah, makwa aku selalu lepak sini, beli dadah kat sini, hisap dadah kat sini. 2 orang gelandangan ni jawab lah, oh kami tak tahu, tak kenal. Tapi Joe ni dia rasa 2 orang gelandangan ni menipu. Dia rasa 2 orang gelandangan ni sengaja tak bagi tahu
makwa dia dekat mana. Sedangkan dua orang ni tahu. Itulah dalam kepala Joe. Dia fikir macam tu. Lepas tu dia tak fikir panjang, dia terus bunuh dua orang gelandangan tu guna kapak yang dia bawa. Lepas Joe bunuh dua orang tu, Joe campakkan kedua-dua mayat ke dalam sungai. Tak lama lepas kejadian tu, Joe ni ditahan oleh pihak polis sebab ada seorang individu yang melaporkan pernah menyaksikan Joe ni bunuh dua orang lelaki di bawah satu jambatan, kemudian membuang mayat lelaki itu dalam sungai. Maknanya masa dia buang mayat tu dalam sungai, ada orang nampak. Joe dipenjarakan selama 1.5 tahun untuk proses perbicaraan dan mencari bukti. Tapi akhirnya Joe dibebaskan selepas 1.5 tahun dipenjarakan sebab pihak polis gagal nak cari mayat yang didakwa dibuang oleh Joe dalam sungai. Pihak berkuasa tak boleh nak jatuhkan apa-apa hukuman dekat Joe sebab tak ada apa-apa bukti. Yang ada cumalah kenyataan daripada seorang saksi saja. Selepas Joe keluar daripada penjara, Joe ni teruskan usaha dia mencari makwa dia dan anak dia. Maknanya sepanjang 1.5 tahun Joe ni duduk dalam penjara, dia tak ada rasa insaf, tak ada rasa takut. Maknanya Joe sepanjang dia duduk dalam penjara tu 1.5 tahun, rasa marah dia, dendam dia dekat makwa dia tak pernah hilang. Satu hari tu, Joe ni dia pergilah dekat satu jalan, satu lorong lah, yang selalu makwa dia pergi beli dadah, isap dadah. Tapi dia pergi kat situ sama juga macam dulu, tak jumpa makwa dia. Yang ada cuma 2 orang pelacur sedang tunggu pelanggan dekat situ. Joe pun tanyalah pelacur 2 orang tu, kenal tak makwa aku? Dia bagi tahu nama macam ni nama dia. Lepas tu dia selalu lepak kat sini. Lepas tu pelacur 2 orang tu jawab lah, tak kenal, tak tahu. Sama juga Joe, macam dulu juga. Dia rasa 2 orang pelacur ni menipu dia. Sebenarnya pelacur 2 orang ni tahu dekat mana makwa dia berada. Lepas tu Joe, kejadian yang lama tu berulang lagi. Dia bunuh 2 orang pelacur ni. Cuma bezanya kali ni, Joe dia tak campakkan mayat 2 orang pelacur tu ke dalam sungai. Dia ada idea baru. Joe bawa balik mayat 2 orang pelacur yang dibunuh tu. Bila dah sampai dekat rumah dia, dia potong mayat 2 orang pelacur tu. Bahagian-bahagian badan yang dipotong tu, yang dah siap dipotong tu, Joe mula lapah dan ambil daging-daging daripada mayat tu. Kemudian daging-daging tu dimasukkan ke dalam bekas Tupperware dan disimpan di dalam peti sejuk. Tapi tak semuanya muat dalam peti sejuk. Sisa-sisa bahagian badan lain yang dah tak muat nak letak dalam peti sejuk tu, kemudiannya Joe ambil dan bawa pergi berhampiran dengan tempat dia kerja, syarikat kayu tu, dan ditanam dekat situ. Sebenarnya Joe ni, idea dia nak gunakan daging manusia, nak buat daging burger dan dia nak jual burger tu. Tapi sebelum dia nak jual tu, dia cuba rasa dulu macam mana daging manusia ni. Jadi dia pun masak lah. Dia masak daging mayat tu, daging orang yang dia bunuh tu, dan dia rasa. Kata Joe, rasa daging manusia yang dah dimasak ni lebih kurang macam rasa daging babi, tapi tak 100% sama. Jadi Joe dia tak berani nak buat daging burger 100% diperbuat daripada daging manusia. Jadi Joe ni akhirnya dia campur daging manusia dicampur dengan daging babi. Bila dah campur daging manusia dengan daging babi ni, barulah dia bentukkan campuran daging tu membentuk bentuk daging burger yang kita biasa tengok tu, bentuk bulat dan lepeh. Lepas dah siap buat daging burger banyak-banyak, dah simpan, dah ready untuk dimasak, barulah Joe ni cari lokasi yang sesuai untuk dia buka gerai burger. Lepas tu jumpalah lokasi yang sesuai, iaitu di tepi jalan. Bila Joe ni mula menjual burger daging manusia tu, ramai pelanggan yang datang, laris jualan burger tu. Maknanya dah ramai lah yang makan daging orang ni tapi tak sedar. Dia orang fikir benda tu adalah hamburger ataupun burger daging babi, sebab rasa dia betul-betul sama. Jadi bekalan daging burger yang di rumah Joe tu, sekejap aja habis. Jadi untuk restock, untuk tambah stok baru, Joe ni dia pergi membunuh lagi. Sekarang ni ada benda yang berubah lah pada Joe. Kalau dulu dia bunuh orang sebab dia geram, dia marah pada makwa dia. Tapi sekarang ni dia membunuh orang sebab dia nak jual burger. Jadi benda yang sama diulang-ulang. Joe ni bunuh orang, lepas tu bawa balik, potong daging, disimpan dalam peti, dalam Tupperware. Lepas tu sisa-sisa tubuh bahagian badan manusia yang lain yang tak muat tu dia buang di tempat, ditanam di tempat yang tersorok. Mangsa-mangsa pembunuhan Joe ni
adalah tergolong dalam dua kategori. Kategori pertama adalah gelandangan dan kategori kedua adalah pelacur yang berkulit putih. Joe cakap sepanjang dia jual burger tu, tak ada seorang pun customer dia yang komplain rasa burger tu pelik. Maknanya memang rasa burger burger daging manusia ni memang rasanya sama macam hamburger biasa. Jadi tak ada siapa-siapa yang curiga dekat Joe ni. Pada satu hari ni, pada tahun 1996, Joe ni dia nak cari stok baru daging manusia. Dia nak pergi membunuh lah. Dan kali ni dia ada seorang target, seorang perempuan bernama Rita Kemper. Tapi kali ni dia gagal nak bunuh Rita Kemper tu. Rita berjaya melarikan diri. Bila Rita ni melarikan diri, Rita ni terus pergi ke balai polis dan buat laporan. Tak lama lepas tu Joe ni pun ditangkap oleh pihak polis dan dia pun disoal siasat. Semasa disoal siasat, Joe ni dengan sukarela mengaku dan menceritakan dengan terperinci apa yang dia dah buat selama ni. Joe mengaku dah bunuh 10 orang. Pihak mahkamah mendapati Joe ni bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Tapi ada salah seorang hakim tu, dia batalkan hukuman mati tu dan dia tukar kepada hukuman penjara seumur hidup. Sepanjang Joe ni dibicarakan di mahkamah dan sepanjang tempoh Joe ni dipenjarakan, tak pernah sekali pun Joe ni minta maaf kepada keluarga mangsa. Dan Joe ni cakap dia tak pernah rasa menyesal dengan apa yang dia buat. Satu-satunya perkara yang dia menyesal adalah dia tak dapat nak tangkap girlfriend dia tu dengan lelaki yang girlfriend dia ikut. Sebab dua orang tu adalah orang yang dia paling benci dan orang yang dia memang nak bunuh kalau dia jumpa. Tapi hajat dia tu memang tak kesampaian. Pada 5 Ogos 2017 pukul 3 petang, seorang pengawal keselamatan menjumpai Joe dalam keadaan tak sedarkan diri dan dah tak bernyawa dalam sel penjara dia. Dan macam itulah tamatnya riwayat seorang pembunuh yang membuat daging burger menggunakan daging manusia. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera di bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.